Assalamualaikum, selamat pagi rakyat Malaysia. Apa khabar anda semua? Pesona SY seperti biasa pada hari Sabtu hari ini Zahira 26 Disember 2020 merupakan episod terakhir Pesona SY bagi tahun ini. Saya Hafiz Dawson dan saya Zahira Razif. Seperti biasa 11.05 pagi di saluran berita RTM, My Freeview 123 dan juga di TV1. Pesona SY akan bawakan kepada anda topik-topik yang menarik yang pastinya berkisahkan kekeluargaan, kemasyarakatan dan juga kemasyarakatan dan juga apa yang berkaitan dengan kehidupan kita lah sebagai sebuah keluarga. Wah, kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Boleh ke macam tu? Boleh, Hafiz. Boleh, tak ada masalah. Pesona XY. Dan hari ini ya, kalau kat studio saya tengok cerah ya. Sebab apa? Sebab beg Zahira tu bukan main lagi ya, beg Zahira. Macam spotlight saya tengok. Inilah dia episod terakhir kita untuk tahun 2020. InsyaAllah kita akan kekal bersamalah. Sesanya penerbit lah. Dia nak pakai kita lagi ke tak, nanti kita PM tapi macam mana kan. Dan mungkin juga banyak lagi topik-topik kita akan bawakan untuk anda. Dan hari ini juga penutup 2020. Bukan lagi untuk Pesona SY saja. Hari 26 hari bulan untuk kita memberikan banyak input dan banyak perkongsian menarik untuk anda seisi keluarga di rumah ketika ini. Ya, dan setiap minggu memang kita bawakan kepada anda topik-topik yang ada yang sampai boleh menangis, menyentuh jiwa, yang gembira, ada juga yang rasa geram, ada juga kita dapat respon-respon daripada penonton-penonton kita berkenaan dengan topik-topik kita. Dan kalau anda juga untuk tahun 2021 mempunyai cadangan, mempunyai komen, anda boleh emailkan kepada kita di pesonasy@gmail.com. Juga boleh terus layari kita di Facebook, di Twitter, di YouTube, di Instagram. Betul, semua. Kita akan ada engagement ataupun pendekatan dengan kita punya media sosial kita. Macam ada terada di kaca TV anda. Di YouTube Pesona SY kita akan muat naik setiap episod kami, nyanyian kami, telatah kami, belakang, tabir dan sebagainya. Semua kami muatkan untuk anda tonton dan juga anda memberi komen-komen yang membina dan juga konstruktif untuk kami tambah baik untuk episod-episod akan datang. Dan hari ini topiknya adalah akrab dua budaya. Ya, bila bercakap berkenaan dengan akrab dua budaya ni, sebenarnya untuk pembangunan negara kita yang sedang membangun ni, untuk kemajuan negara, kita memerlukan perpaduan, kita perlukan kesepaduan, kita perlukan tolak ansur. Kita juga mempunyai pelbagai masyarakat majmuk di Malaysia yang juga sebenarnya masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Cina. Ini adalah tiga bangsa yang terbesar di Malaysia yang mana patut kita raikan walaupun kita pelbagai tapi kita ada kebersamaan itu sendiri, Hafiz. Betul. Zahira ada kawan lain bangsa tak? Kawan baik? Ada. Semestinya. Kawan baik saya merupakan seorang masyarakat ibu bangsa Cina. Itu kawan baik tapi tetamu kita hari ini lebih daripada kawan baik. More like a family kalau orang putih cakap kan. Dan juga kita tak lepaskan peluang juga untuk ucapkan selamat menyambut hari Natal semalam. Dan mungkin ada lagi yang masih bercuti hari ini. Dalam studio ni pesejuk mungkin salji belum habis lagi. Saya tak tahu. Kita pun pakai merah aja ini. Saya nampak banyak dat ni saya nak bawa dat nak baling kat Zahira ni. Awak nampak polkadot, awak nak cari dat sebenarnya kan? Itulah target saya untuk 2021. Baik, untuk kita topik hari ini, akrab dua budaya, kita saksikan dulu sedikit bingkisan dan juga clipping ringkas untuk kita buktikan dan juga tunjukkan pada anda tentang tajuk kita hari ini. Saksikan. Pesona XY minggu ini. Biarpun berbeza agama dan bangsa, hubungan kekeluargaan dianggap seperti keluarga sendiri walaupun hanya keluarga angkat. Juga penampilan khas dalam segmen Expose bersama Hafiz Zainal. Satu masa ditemukan lagi. Baik, itu dia sedikit bingkisan yang menarik untuk topik hari ini Zahira. Dan akhir sekali tu ada Hafiz Zainal dan juga Hafiz Dawson lah seperti biasa. Seperti biasa. Tapi saya tak keliru antara Hafiz dengan Hafiz Dawson. Sekejap lagi saya duduk sebelah dia. Tengok macam mana beza dia. Mungkin dia lebih tinggi daripada saya. Baik, itu akan berada di akhir segmen kita. Dan seperti anda saksikan tadi, keakraban dua budaya, dua bangsa antara Melayu dan juga India ini merupakan sebuah keluarga angkat. Yang kisahnya cukup panjang, kisahnya tular, kisahnya menarik, kisahnya memberi inspirasi kepada kita Zahira. Tapi mungkin masyarakat di luar juga ingin mengetahui bagaimana mereka boleh menjadi sebegini akrab sehingga kan boleh tidur bersama, boleh duduk serumah, boleh makan bersama.
mungkin kita di luar juga ada yang mempraktikkan perkara sebegini, tetapi mungkin ramai di luar sana yang lebih ingin mengetahui bagaimana mereka menjadi begitu akrab. Betul. Dan kita tidak mahu membuang masa lebih banyak. Kita perkenalkan tetamu yang sudah berada di studio ketika ini, Zahira, dan juga keluarga angkat beliau kita akan hubungi secara dalam talian. Dan elok kita perkenalkan tetamu yang sudah bersedia di sini adalah Encik Muhammad Rizwan, Encik Muhammad Zain, Operator Pusat Kawalan Train KTMB. Apa khabar, Encik Rizwan? Baik, alhamdulillah. Boleh saya panggil Rizwan? Boleh. Kita nampak sebaya bukan? Dan juga baju pun senada, Zahira. Memang itulah Serasi di hati serasi seperti di biasa hati. tiap Betul. minggu kan. Dan kita ada berada di talian ketika ini keluarga angkat Rizwan, ketika ini S. Ganesan dan juga Puan Maliga. Apa khabar? Ada tak di kaca TV ketika ini? Hello? Hello. Hello, apa khabar? Baik. Begitu meriah keluarga di rumah. Kita mengharap tuan keluarga semua berada di sini di studio, namun atas keterbatasan waktu dan sebagainya kita tak apa, hubungan dan juga secara dalam talian ini mampu menghubungkan kita. Baik, kita akan dapatkan tuan dari semasa ke semasa bersama dengan anak angkatnya di sini. Pastinya dapat melepaskan rindu walaupun secara dalam talian, Zahira. Ya, itulah gunanya teknologi. Betul. Tepat sekali. Okey, dan Zahira, mungkin kita nak tahu jugalah kalau bercakap tentang akrab dua budaya ini, akrab dua bangsa ini. Macam Zahira kata, Zahira ada kawan baik berbangsa Cina. Tapi ini kisah istimewanya bagaimana Rizwan ini boleh menjadikan bangsa India ini sebagai keluarga angkatnya. Sesuatu yang luar biasa. Mungkin juga ada setengah yang menganggap ini biasa. Dan kita nak tahu daripada Rizwan sendiri macam mana boleh jadi rapat sebegitu hebat sekali. Kalau kita lihat, saya sebagai rakyat Malaysia melihat, wah, ini satu keunikan yang ada dalam Malaysia sendiri. Okey, firstnya mula-mula tu pengenalannya saya sebagai junior di tempat kerja 13 tahun lepas. Dia adalah senior saya. Senior. Saya difahamkan bukan ayah atau mak angkat, tapi lebih kepada abang dan juga kakak angkat, betul? Ya, betul. Jadi panggil abang kakak lah. Abang kakak. Itulah Zahira, kehebatan dan juga orang kata keunikan bagaimana tercetusnya ataupun wujudnya ataupun mulanya hubungan akrab antara dua bangsa ini sendiri. Okey, tadi kalau kata mula dekat tempat kerja kenal sebagai kakak dan juga abang kan. Tapi bagaimana pula daripada hubungan di tempat kerja itu boleh pergi ke rumah? Pergi ke rumah. Ha-ha. Okey. Firstnya selalunya jadual saya kena dengan dia punya kerja. Jadi selalu kita bertemulah. Di situ kita orang bertukar pendapat. Lama-lama selalu selalu bertemu, berbual kan, kenal masing-masing. Dari situlah, masa tu saya kat sana seorang diri. Memang jauh daripada family. Kau asal di Kelantan? Saya asal Gomusang, Kelantan. Okey, memang ditempatkan jauh daripada family, jadi rasa sunyi. Jadi perlukan family. Jadi saya terdetik kat hati cakap, saya kena cari macam satu orang yang boleh melepaskan kerinduan. Jadi saya daripada situlah mulanya, daripada titik-titik permulaan kenal di tempat kerja. Lepas tu hari-hari bertemu, sembang, dan dia pun memang treat saya, layan saya macam family. Memang rasa Terharu lebih. Lah. Oh, nak kecek Kelantan pula ke? Janganlah kecek Kelantan, ada subtitle mohon. Ada subtitle pula. Baik, kita dengar jawapan daripada Rizwan sendiri. Kita nak tanya sendiri keluarga angkat beliau ini, Encik S. Ganesan dan juga Puan Maliga talian ketika ini. Hello. Hello. Saya nak tanya ni, tadi Rizwan dah cerita dah. Macam mana boleh berjumpa dengan keluarga tuan sendiri. Mungkin dari kacamata dan juga perspektif tuan sendiri, bagaimana sebenarnya kalau kita mengimbau balik 13 tahun kebelakangan ni ataupun 13 tahun lalu, macam mana kalian berdua ini boleh bersatu hati macam keluarga yang betul tu sendiri? Okey, Cik Rizwan ni saya punya junior. Dia dengan ramai kawan-kawan dia ada dekat 7 orang ke 8 orang. Semuanya datang belajar dengan saya. Saya seorang senior pemandu lokomotif. Jadi dia belajar kerja dengan saya. So, semua kawan-kawan dia panggil saya Encik, Bos, Tuan, Sir. Tapi yang akhir sekali Rizwan ini, adik Rizwan ini, dia panggil saya selamat pagi Abang. So daripada situ saya
rasa macam apa lain orang ni panggil macam ni dan dia panggil saya abang. So lepas tu macam Rizwan cakap tadi, dia tu seorang sahaja di sini dan saya pun rasa macam bolehlah buat kawan dengan dia. Itu saya sembang dengan dia, selalu kerap-kerap sembang apa-apa tentang family dia, family saya, tentang kerja, macam itulah seterusnya. Saya tengok Jadi, Rizwan ni tersengih je ya. Mungkin nak melepaskan rindu lah ni. Sebenarnya mesti ada apa orang kata kenangan-kenangan manis yang memang takkan boleh dilupakan apabila dah jadi akrab macam ni kan. Selalunya dalam perhubungan antara Tuan Ganisan dan juga Encik Rizwan, apa yang dititik beratkan dalam perhubungan kekeluargaan itu? Nak kata banyak ada kenangan manis. So pada macam hari yang pertama saya menjemput, saya tanya Rizwan nak jumpa dengan keluarga abang dan dia pun setuju. Bila dia setuju, saya menjemput dia ke lepas tu saya bagi tahu ke isteri dan anak-anak saya nak bawa seorang kawan saya. Saya nak buat surprise. Bila saya bawa dia, lepas tu saya kata, ini kawan saya. Ini bukan nak kata kawan saya, ini adik saya. Tapi dia lain bangsa. Tapi lepas tu saya tengok keluarga saya semua sangat suka dengan dia. Lepas tu anak dia mesra, dia sangat mesra dengan cara dia cakap, sopan. Dan ini apa membuatkan saya sangat suka pada dia. And then nak kata apa lagi? Lepas tu Okey, macam Encik Rizwan sendiri, apa yang dititik beratkan dalam hubungan antara Encik Rizwan dan juga Tuan Ganisan? Lebih pada kasih sayang lah. Lebih kepada kasih sayang. Dia memang sayang sangat-sangat dengan saya sendiri. Lepas kahwin pun saya perkenalkan isteri saya dengan family Encik Ganisan pun sama. Dia treat wife saya pun sama macam dia treat saya. Daripada sebelum berkahwin sampai dah berkahwin pun memang rapat lagi memang kan? Memang rapat. Betul Azira. Saya rasa sebab kesopanan Rizwan Ceri, tutur katanya lemah lembut dan juga bertata tusila lah orang Melayu ini kata dengan semua budaya. Yang itu pun yang dianjurkan dalam agama kita juga sebenarnya. Dan banyak lagi kita nak tanya. Antaranya Cik Ganisan kata pertama kali bawa Ridwan balik rumah dan sebagainya untuk buat surprise. Sebagainya. Tahu jugalah masakan apa, bagaimana penerimaan Cik Rizwan sendiri melihat kepada keindahan keluarga Cik Ganisan sendiri. Namun, kita berehat dulu seketika, minum air dulu, kering tekak. Kembali selepas ini dalam Pesona SOHI Serasi di Hati.